A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal yang bertugas pada malam ni, dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam siri tadabbur ayat-ayat lazim juz amma. Insya-Allah malam ni kita akan bersama-sama untuk menatap, cuba memahami surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh ataupun dipanggil juga surah Al-Insyirah, ataupun dipanggil juga Alam Nashrah. Ini kalau mengikut turutannya adalah dikira sebagai surah yang hampir terakhir lah kita, insyaAllah, daripada ayat-ayat lazim. Ayat lazim yang terakhir nanti ialah surah Ad-Duha. Jadi pada malam ni, sebelum daripada kita cuba untuk memahami surah ini adalah surahnya turunnya di Mekah. Jadi bila surah turun di Mekah ni, kebiasaannya adalah menceritakan tentang akidah, dikatakan, ataupun yang dimaksudkan dengan akidah ini bukan hanya rukun iman sahaja, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepada malaikat, hari kiamat dan sebagainya, tapi juga adalah nak membetulkan bagaimana seorang Islam itu harus berfikir, harus bersikap, harus mempunyai perasaan. Nak betulkan perasaan orang Islam ni. Kadang-kadang orang Islam ni perasaannya terhadap Allah kurang betul, jadi Allah Ta'ala betulkan. Kadang-kadang perasaan kita terhadap sesuatu yang menimpa kita di hadapan kita ini kadang-kadang tidak betul, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak betulkan. Jadi dalam ayat yang akan kita baca pada malam ini ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan. Jadi sebelum daripada kita baca ayat ni, kita nak tengok dulu, nak perhati dulu, nak faham dulu apakah yang sedang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa ayat ini turun. Di Mekah ni dia terbahagi kepada tiga. Ulama-ulama sejarah Islam bahagikan kepada tiga keadaan. Yang pertamanya ialah bila turun wahyu surah Al-Alaq yang kita baca pada 2 minggu lepas. Surah Al-Alaq ni yang pertama turun selepas daripada Nabi kita ni menerima wahyu yang pertama, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diarahkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan agama ini kepada manusia, iaitu turunnya surah Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangun berilah peringatan wahai orang berselimut. Jadi itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan oleh ulama, kebanyakan ulama tafsir, ialah surah Al-Muzammil. Muzammil, iaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi itu tiga ayat
yang kita katakan berkait rapatlah di antara satu sama lain. Ayat yang pertama nak betulkan cara fikir manusia ni datang daripada mana. Yang keduanya, apa tugas seorang manusia ni apabila dia telah mengetahui Allah itu pencipta, manusia datang daripada Allah, maka apakah tugasnya? Tugasnya ialah menyampaikan perkara tersebut kepada seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, muzammil, selepas daripada dia dah penat bekerja untuk menyampaikan agama kepada manusia, maka jangan lupa dia mesti berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam. Jadi kita tengok bahawa Nabi SAW bila menerima ketiga-tiga ayat ni, maka Nabi SAW telah menyampaikan agama ini selama 3 tahun lebih kurang, 3 tahun secara rahsia. Dia kata secara rahsia artinya secara menyampaikan kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Kemudian selepas daripada 3 tahun, Nabi kita SAW menyampaikan secara terang-terangan, iaitu naik atas bukit, kemudian memanggil semua orang Quraisy, kemudian berkata dan memberitahu begini dan begini, apa yang kamu buat ni adalah salah. Tuhan kamu yang sebenar adalah Allah, bukan berhala. Kamu telah mensyirikkan Allah dengan segala macam benda, semua itu adalah salah, begini dan begitu. Jadi selepas daripada Nabi kita dah menyampaikan agama kepada secara terang-terangan ni, maka berlakulah yang dipanggil dalam sejarah Islam sebagai penyiksaan, al-iza dipanggil, al-iza alal mu'minin, selama lebih kurang daripada tahun yang keempat sampailah tahun yang ke-10. Sampailah tahun yang ke-10 Nabi telah keluar ke Taif. Maknanya dalam 7 tahun, 7 tahun ataupun 6 tahun Nabi buat kerja tu, kemudian Nabi pun terpaksalah keluar ke Taif. Selepas daripada Taif, maka berlakulah selepas itu berjumpa dengan orang-orang daripada Madinah, kemudian mereka pun masuk Islam, dan begitulah seterusnya. Kemudian Nabi kita berhijrah ke Madinah setelah daripada 13 tahun. Jadi ketika di Mekah ini, yang kita bahagikan kepada 3 keadaan ni, maka turunlah surah ini. Surah ini Alam Nashrah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini. Surah ini ada 8 ayat semuanya, pendek je. Ayat-ayat yang turun di Mekah ni pendek-pendek, tetapi mempunyai makna-maknanya yang tinggi. Allah SWT mulakan ceritakan yang pertama. Dalam ayat yang pertama, kita tengok sepintas lalu surah Asy-Syarhu ni, ialah Allah SWT bertanya, bukankah kami telah lapangkan bagi kamu dada kamu? Alam nashrah laka sadrak, dada kamu wahai Muhammad, kamu tu ialah Muhammad. Kemudian wa wada'na anka wizrak, bukankah kami telah angkat daripada kamu bebanan kamu, suatu yang berat daripada kamu, yang memberati kamu. Kemudian ayat yang ketiga, allazi anqadha zahrak, yang telah memberati belakang kamu. Yang keempat, wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah angkatkan untuk kamu sebutan kamu atau nama kamu. Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan susah itu akan ada senang. Dan yang keenam, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan susah itu ada senang. Yang ketujuh, fa iza faragta fansab, oleh kerana itu maka apabila kamu selesai satu perkara, fansab, hendaklah kamu bangun melakukan kerja yang lain. Maknanya jangan berehat maknanya. Kemudian yang ke-8, wa ila rabbika faghrab, dan hendaklah kepada Tuhan kamu sahaja, ada sahaja situ, hendaklah kamu faghrab, berharap. Itu terjemahanlah sepintas lalu. Sadaqallahul azim. Kita akan tengok insya-Allah apakah makna di sebalik ayat-ayat yang ada ini. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini satu pertanyaan, tu tidakkah, lam tu tidak, tidakkah tidak, gitu kan, tidakkah lah kata-kata kan. Nun tu adalah kami, nashrah
kami telah lapangkan. Dalam Quran ni ada 4 kali disebut perkataan asyarhu. Ada 4 kali. Yang pertamanya di sini kita sebut tak ikut turutan surah kan. Yang keduanya di dalam surah Al-An'am ayat 125. Kemudian yang ketiganya dalam surah Az-Zumar ayat 22. Kemudian yang keempatnya dalam surah Taha ayat yang ke-25. Kita cuba tengok setiap satu daripada ayat-ayat yang ada dalam Quran yang sebut perkataan asyarhu ni. Syarhu ni maknanya dalam bahasa Arabnya maknanya lapangkan, maknanya satu perkara yang susah tiba-tiba dimudahkan. Itu makna asyarhu. Dalam bahasa Melayu kita kata syarah, kita panggil bersyarah, pensyarah, macam-macam lah. Pensyarah. Kerja pensyarah tu ialah kerja dia membuatkan orang faham satu perkara yang susah faham. Tu nak maknanya syarah. Satu benda yang berbelit-belit orang tak faham, dia buat boleh jadi faham. Jadi apa yang nak difahamkan, apa yang nak ni. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan bagi kamu dada kamu. Ada beberapa perkara dalam ayat ni, iaitu yang pertamanya, kesempitan sebenar manusia ni ialah pada dadanya. Maknanya manusia ni bukanlah sempit tak sempit hidup dia, serabut ke tak serabut ke, susah lah macam-macam lagi tu, bukan pada kehidupan luar, bukan pada fizikal, tapi sebenarnya ialah pada sadrak itu. Allah Ta'ala kata, iaitu hati. Kalau hati serabut, tak kira lah datanglah apa benda semua pun, kekayaan dunia pun, dunia milik dia pun, dia akan jadi serabut juga. Jadi kalau orang kaya sungguh atas dunia ni ramai juga kita dengar, dia jual habis harta dia bagi ke orang ke, dia bagi kaulah sedekah apa semua, kemudian dia larilah duduk di mana-mana kan, dalam gua mana atau bukit mana, sebab dia serabut. Memang serabut hidupnya. Kalau bukan kerana Allah, kita rasa hidup ni tak ada guna. Kalau bukan kerana Allah lah. Sebab apa? Tengok kan manusia yang bunuh diri, sebab apa tu? Sebab dia serabut tu. Ni Korea ni nombor 1 bunuh diri. Padahal Korea ni paling orang maju lah kita kata kan. Dulu yang nombor 1 bunuh diri Skandinavia, Norway ke Sweden ke, itu kawasan tu suka bunuh diri sebab dia serabut. Hidup kaya, Finland hebat, nombor 1 dalam dunia education, tapi bunuh diri. Korea semua cantik-cantik, bedah sana plastik sana, cantik-cantik, kaya-kaya, tengok Tokyo Samsung pun bunuh diri juga dulu. Jadi maknanya bunuh diri ni ialah kan serabut dalaman lah, bukan serabut luaran. Orang miskin kalau dia hati senang dia tak bunuh diri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sempit. Apa yang sempitnya? Jadi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya sempit dada kerana serabut tu, tapi kerana benda yang berlaku depan dia tu. Ulama-ulama kata sini, ulama tafsir kata, apa yang menyempitkan dada Nabi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perlu lapangkan dada Nabi ni? Dia kata ialah, kalau kita nak tahu, kita baca lagi ayat-ayat Quran yang lain tu. Ayat Quran yang tentang yang Allah Taala sebut tentang asyarhu ni. Surah Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Taala kata, orang yang Allah Taala nak dia ni dapat petunjuk, Allah Taala akan lapangkan dadanya lil Islam. Jadi maknanya kalau Allah Taala sempitkan dada seorang tu dia rasa susah nak terima Islam tu, maknanya dia ni ada masalah sebenarnya. Cerita pasal Islam dia tak boleh serabut tu adanya sekarang ni. Kita panas ni pasal masuk Islam tak masuk Islam ni 2-3 hari ni. Mungkin tahu kot cerita, saya tak ceritalah dengan tu, tapi bergaduh kan, mufti tu kata gini, ni kata gini. Sebab apa? Ada nak masuk Islam, ada orang serabut, padahal 3 orang dia nak masuk Islam tu.
tapi dia serabut tak boleh. Jadi orang yang tak suka pada Islam ni bukan saja dia tak nak Islam, dia tengok orang masuk Islam pun dia tak suka. Macam Abu Jahal lah, macam Abu Lahab lah, macam abu-abu yang di Mekah tu, dia tengok orang masuk Islam dia tak suka. Padahal yang ikut Muhammad tu 3% je daripada orang Mekah tu, 3% je. 97 lagi tu kafir. Tapi kenapa yang dia serabut sangat? Gitu. Jadi ada orang macam tu. Allah Ta'ala sebut dah 22. Allah Ta'ala kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala sebut sekali lagi, sesiapa yang Allah Ta'ala syarah lapangkan hati dia, dada dia, sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang tu dia sebenarnya dia di atas cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Tuhannya. Maknanya kalau orang tu dada tu sempit nak terima Islam, nak terima apa-apa yang Islam, maka orang tu pun ada masalah. Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu dahsyat lagi, fawailun, celaka, lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang keras hati dia, min zikrillah, yang susah nak disebut Allah. Bila sebut Allah dia tak boleh terima, dia serabut kau Allah nak jadi ustaz. Padahal saya kata pula sebut-sebut Allah sikit, banyak-banyak Tuhan sikit, Allah jangan duk ceramah sinilah, gue ceramah masjid. Dia kata dia ingat agama di masjid saja, dia ingat mati tu jadi angin ke. Ingat orang masjid je dalam tanah kubur, dia pun masuk kubur juga kan. Jadi Allah SWT sebut tu, sebut hati. Jadi Allah Ta'ala tengok sebut kan, bila Allah Ta'ala sebut syarah, dia akan sebut sadr, dada kan. Jadi dalam ayat ni yang terakhirnya Allah Ta'ala sebut surah Taha, kita tengok kan, surah Taha ni cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika dia ni disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pergi kepada Firaun. Ni nak pergi kepada Firaun ni bukan main-main, bukan raja-raja main-main atas dunia ni. Ni raja segala raja ni, Firaun. Jadi dia ni bila Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, izhab ila Firaun innahu tagha. Firaun ni melampaui batas ni, bapak jahat atas dunia ni. Musa takut juga nak pergi ni, main nak jumpa Firaun ni. Jadi dia pun berdoalah kepada Allah. Doa dia ialah qala rabbishrah li sadri. Jadi dia minta ya Allah, itu lapangkanlah dada aku. Sebab ertinya boleh faham sini, sempit dada Nabi Musa ni nak jumpa Firaun ni, sempit bolehkah aku nak pergi ni? Macam tu. Jadi Nabi Muhammad kita SAW, bila kita baca ayat ni, alam nashrah laka sadrak, ialah Nabi kita ni sebenarnya bila nak jumpa, nak Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, beri amaran, nak cerita perkara ni kepada orang Mekah ni bukan mudah ni. Mereka ni dah kita kata berapa ni, bukan beranak pinak, berakal umbi tu. Memang dah melekat dah, memang daripada nenek moyang entah berapa puluh keturunan dah sembah berhala ni. Jadi tiba-tiba Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu apa yang kamu buat ni salah. Bukan mudah kan. Sebab itulah dia kata ni sempit dada ni, bukan mudah. Satu challenge besar ni nak ceritakan kamu salah. Jadi mungkin kena bunuh, mungkin kena halau, mungkin kena macam-macam. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah Ta'ala nashrah laka sadrak, kami lapangkan dada kamu sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh sampaikan Islam ni dengan mudah lah. Kita kata dengan mudah lah. Mudah maknanya mudah bagi Nabi, iaitu mudah sampaikan, tapi nak terima bukan mudah lah mereka ni. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa wada'na anka wizrak. Dia guna sini Allah Ta'ala kata wada'a, maknanya angkat maknanya. Tapi dalam bahasa Arab kata wada'a ni angkat. Kalau angkat, jadi adalah cara dia guna bahasa Arab tu, wada'na angka, jadi angka tu makna daripada kamu, maknanya angkat daripada kamu gitu. Angkat makna hilangkan daripada kamu, wizraka, bebanan kamu maknanya. Bebanan kamu satu benda yang berat bagi kamu, Allah Ta'ala ringankan. Ini satu benda lah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada Nabi, kerana Allah Ta'ala tahu bahawa apa yang Nabi nak buat tu bukan satu benda yang mudah. Tapi kalau Allah Ta'ala dah ringankan, dia akan jadi ringan. Satu benda
Kita dalam hidup kita pun macam tu. Kadang-kadang satu benda tu yang kita suka dia jadi ringan. Satu benda yang kita tak suka, sembahyang panjang lah imam hari ni, baca qul huwallah, baca qul ya tak dira. Contohnya kan, tapi Allah berapa minit oh, 10 minit saya rasa sembahyang subuh tak apa 10 minit lah. Saya baca pagi Jumaat sujud sejadah paling kuat 15 minit kot, tak ada orang baca setengah jam kot. Gitu, kecuali imam tu tak tahulah dia baca bis tak sampai setengah jam, tapi panjang. Cuba tengok tengok movie lah katalah, tengok movie, tengok TikTok lah, pusing duk main WhatsApp kata, pompek setengah jam, sejam duk main WhatsApp, tapi tak boring pun. Gitulah maknanya. Jadi kita ni, itulah kan Allah SWT, kalau Allah Ta'ala mudahkan satu benda tu, dia akan jadi mudah. Jadi Nabi ni kalau ikutnya berat benda tu kan, wizrak tu kan, tapi wada'na anka, kami angkat. Jadi Allah Ta'ala tolong Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ringankan daripada kita apa yang berat tu. Ada juga orang yang berguna ayat ni untuk jawab exam je. Jadi ayat ni macam jampi lah, apa nak jampi baca ayat ni, gitulah kan. Betul, tapi taklah berapa sungguh sangat. Gitulah. Sebab apa betul ni kita kata ayat Quran ini memang boleh guna untuk jampi apa-apa pun. Ada orang tanya saya itu, ni ustaz ada orang guna ni, wa iza batastum jabbarin, dia kata tak benda lah, dia kata tu kan ada orang guna batastum jabbarin. Tu ayat apa tu? Pasal kaunat yang jahat tu yang jumpa dengan Nabi Hud tu. Dia macam tu lah, dia tu kejahatan dia, batastum jabbarin. Dia sebab apa? Dia suka buat merosakkan atas muka bumi ni. Tu maksud ayat tu. Tapi dia ambil ayat tu, dia kata adalah buat berobat apa kan ini. Macam tu juga lah ayat ni, alam nashrah laka sadrak. Mula-mula baca tu nak exam baca ayat ni, tapi bila habis exam lupa dah semua. Nabi pun lupa, Tuhan lupa, semua lupa, semayang pun tak kadang-kadang tu. Tapi baca ayat nak periksa kan, nak exam. Itulah kita semua kan, ingat Tuhan masa susahnya. Jadi Allah SWT sebut sini kan, Allah Ta'ala kata hilangkan beban. Apa beban Nabi ni? Beban Nabi ialah beban menyampaikan Islam tu. Bukanlah beban-beban lain. Beban lain berat juga, tapi beban ni ialah yang lebih penting lagi. Allazi anqadha zahrak, yang menimpa ke atas kamu. Anqadha ni ialah yang satu benda yang orang letak atas satu benda lain tu sampai dia ni nak patah. Itu anqadha. Jadi kalau kita kerak nak patah, itu nama dia anqadha tu. Anqadha zahrak ni belakang. Jadi letak satu benda atas belakang sampai belakang tu nak patah. Jadi Allah SWT kata yang itulah kami angkat daripada kamu. Wizraka tu, beban tu berat, maknanya berat sehingga nak mematahkan belakang kamu. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah sini kan, maknanya apa yang Nabi buat ni satu benda yang mungkin tak termampu akan dibuat oleh manusia. Kalau ikut logiknya, nak beritahu kepada orang satu benda yang mana orang semua perangai macam ni, kita nak ubah jadi 180 darjah. Jadi kalau ikutnya macam tak logik lah. Tapi Allah SWT mudahkan semua tu, maka mudahlah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Allah Ta'ala pun berilah kemenangan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ayat yang keempat ni, Allah Subhanahu wa taala sebut wa rafa'na laka zikrak, dan lebih daripada tu lagi Allah Ta'ala sebut kami angkatkan untuk kamu sebutan kamu. Adakah Nabi ni nak buat kerja sampaikan Islam ni kerana nak nama? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan tambahan kepada Nabi kita. Selepas daripada dia mati pun, selepas daripada dia wafat, Allah Ta'ala agungkan sebutan Nabi ni. Tak ada orang sebut kan. Kalau orang sebut Fir'aun, jahat. Orang sebut Abu Jahal, jahat. Orang sebut Nabi Muhammad SAW, kita akan salawat. Satu salawat dapat pahala. Dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut pun perkara lain melainkan disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat. Jadi kalau kita ni tak selawat, malulah sikit. Bila sebut nama Nabi tak selawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya selawat tu besar. Sebab itulah kata man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepada Nabi sekali, aku selawat untuk dia 10 kali. Jadi macam sebab itulah orang selawat. Jadi itu salah satu
Salawat tu kan, disyariatkan salawat bila sebut nama Nabi SAW. Wa rafa'na laka zikra. Azan kena sebut nama Nabi. Salat syahadah kena sebut nama Nabi. Apa lagi? Semua benda sebut nama Nabi SAW. Jadi itulah makna ingatan sampailah pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata wa rafa'na laka zikra, kami angkat untuk kamu sebutan kamu, kami hebatkan nama kamu. Lalu masuklah ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fa inna ma'al usri yusra. Orang dari segi bahasa Arabnya, satunya bahasa Arabnya ma'a ni bersama maknanya. Bersama ni maknanya ialah dia tak jauh. Dia tak mana tak, bukan seorang duduk di kutub selatan, seorang duduk di kutub utara. Bukan. Tu tak orang panggil ma'a. Ma'a ni dia panggil ialah bersama, macam sentiasa berada bersama-sama. Itu ma'a. Jadi Allah Ta'ala kata ma'a yang kedua dalam bahasa Arabnya, tengok kalau kita tengok ayat tu al-usri tu, al-usri tu ada alif lam. Usri tu makna susah jangan orang ada pula orang ambil tengok Quran, ambil nama, letak anak dia nama Usri pula. Payah pula kan. Kalau nama Yusra boleh. Yusra tu makna mudah. Jangan Usri pula. Nama apa? Nama saya Usri. Sebab apa dalam Quran sebut Usri? Usri makna payah. Nanti semua benda payah dalam hidup dia. Jadi Allah SWT kata sini, saat pertama ma'a, yang keduanya dia ada alif lam. Bila ada alif lam, kata ulama-ulama bahasa dari segi bahasa Arabnya ialah maknanya benda ni adalah satu. Al-usri, sesungguhnya ma'al usri, patu yusra. Yusra tu tak ada alif lam. Dia menunjukkan kepada banyak, dia kata. Jadi maknanya sini kalau ikutlah dari segi bahasa Arabnya, sesungguhnya bersama satu kesusahan itu akan ada banyak kemudahan. Siapa yang tak nak melalui satu kesusahan, dia akan hilang banyak daripada kemudahan. Jadi oleh kerana itulah maka macam kita kata nak seberang sungai tu, seberang sungai susah kata, kena berenang, tapi di seberang sana tu banyaknya benda-benda yang akan dapat kalau kamu seberang sungai. Kalau kamu tak nak pergi sekolah, sudah kata kan. Sekolah tu memang susah kan, tapi kamu pergi sekolah kamu akan dapat banyak lepas tu. Tu dunia lah kita kata kan. Dapat sijil, dapat kerja, dapat benda. Lepas tu menyesal awak tak nak pergi. Tu dunia, bukan kita kata akhirat tu dunia macam tu. Tapi benda ni adalah umum. Allah SWT kata ma'al usri yusra. Kemudian selepas daripada tu disambah sekali lagi pula, diulang sekali lagi pula. Ulama kata kenapa ulang? Kerana dia kata ulang untuk mentakkidkan. Mentakkid itu maknanya ialah untuk menyungguhkan, untuk meneguhkan, untuk sungguh-sungguh Allah Ta'ala ni ma'al usri yusra. Kemudian habisnya masuk ayat yang ketujuh. Malam ni kita satu round je insya-Allah. Satu surah ni. Iaitu ayat yang ketujuh ni start dia dengan fa. Fa tu maknanya maka. Maka ni maknanya selepas daripada dah cerita perkara yang atas 1 2 3 4 5 6, maka oleh kerana tu hasilnya maknanya. Setelah daripada Allah Ta'ala cerita semua tu, apa yang sepatutnya kamu buat? Wahai Muhammad, faiza faragta. Faragta tu selesai maknanya. Ta tu kamu. Apabila kamu selesai satu perkara, fansab, hendaklah kamu bangun. Ulama-ulama tafsir kata, apa maksud faragta, apa maksud fansab? Dia kata Nabi kita SAW diarahkan dengan dua perkara semasa di Mekah ni. Yang pertama sekali ialah siang hari Nabi kita mesti kerja berdakwah, mengajak orang kepada Islam. Mekah tu kecil je, bukan besar pun. 10,000 tu semua kenal. Kecil lah, tak tahu besar mana ke. Besar Mengkubau, tak tahu lah, lebih kurang kot. Berapa rumah tak tahu lah, lebih kurang gitulah. Kalau kita kata 10 maknanya kalau ada 5 setiap rumah tu yang mencampur-campur, berapa tak pandai kira saya. Tapi lebih kurang lah maknanya. Kalau 1,000, kalau 1,000 2,000. 2,000 rumah lebih kurang. 2,000 rumah, 5 orang satu rumah, 10,000. 10,000 orang tu dia berdakwah berapa hari je. Mekah tu bandar kecil. Jadi maknanya dia pusing-pusing sebulan habis kot, takkan sebulan tak habis. Tapi Nabi buat kerja 10 tahun, 13 tahun di Mekah ni. Maknanya kalau ikut siang hari tu dia pusing-pusing. Entah dia katakan bahawa Nabi tu pergi ke rumah Abu Jahal saja 100 kali. 100 kali pergi.
tahu Abu Jahal tu jahat, Abu Jahal tu tak nak terima Islam, tapi Nabi pergi juga, ketuk juga, cerita juga kan kepada setiap kali turun ayat akan pergi cerita. Jadi kerja Nabi adalah siang harinya adalah buat kerja dakwah tu kepada agama, tapi bila dah malam berehatlah pula, gitulah kan. Sebab tu dia kata turun ayat ni, fa iza faragta, bila Nabi dah habis kerja pada waktu malam. Sebab waktu malam siang, waktu malam tak boleh lah, tak ada lampu masa tu kan. Jadi manusia semua orang semua dah nak tidur lah, kira baru isyak tidur lah, lepas tu bangun-bangun subuh lah pula. Tapi Nabi ni bila nak berehat, tiba-tiba datang ayat ni. Allah Ta'ala kata fa iza faragta, dah apabila kamu selesai buat kerja, jangan nak berehat, fansab, kata bangun lagi. Nasaba tu maknanya bangun, tegakkan. Maknanya tegakkan tu ialah hendaklah kamu bangun, sama ada bangun secara umumnya buat kerja lain pula, ataupun makna secara umum tu lah hendaklah bangun qiyamul lail. Jadi sebab itulah Nabi SAW dia kata apabila pada waktu malam, maka dia akan qiyamul lail. Ni cerita qiyamul lail ni, sehingga tawarramat qadamah, dia kata sehingga bengkak kaki dia kan. Bengkak kaki kerana berdiri. Kita kalau berdiri dah tu depan, kata kan, hari kebangsaan kata, berapa lama kena berdiri? Bukan sini lah cerita kat depan, kat Padang tak Allah lamanya kena berdiri, kena tunggu, dah tak bengkak pun kaki. Cuba cek kaki, siapa bengkak? Tak ada bengkak pun. Sebab apa? Mungkin 2-3 jam. Jadi kalaulah sehingga sampai bengkak kaki ni, saya rasa garanti kot 5 jam, 6 jam, 7 jam kot. Nabi maknanya waktu malam semayang. Jadi sebab tu dia kata fansab ni, bangun. Seolah-olahnya apa tidur ni, bangun apa, itulah dia kata fansab. Jadi Allah SWT menyuruh Nabi kita SAW untuk tak boleh berehat. Siang hari untuk manusia, malam adalah untuk Allah SWT, untuk yang disebut dalam surah Al-Muzammil tu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Maknanya sedikit saja yang kamu boleh tidur, yang banyak tu kamu apa ni, kamu mesti qiyamul lail dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8, ayat yang ke-8, wa ila rabbika faghrab, dan hendaklah kepada engkau. Dalam ayat bahasa Arabnya ila tu letak depan sini. Bila ila letak depan, maknanya perbuatan letak belakang, maknanya hanya, maksudnya ila rabbika, hanya kepada engkau sahaja engkau boleh faghrab, maknanya berharap. Letak harapan kepada Allah Ta'ala, jangan letak harapan kepada benda-benda lain selain daripada Tuhan engkau. Jadi itulah lebih kurang kita kata yang kita boleh sempat kita baca pada malam ni, iaitu surah Asy-Syarhu ni, surah kelapangan, lapang dada. Kerana apa ni? Kerana susahnya Nabi kita ni. Dan juga Allah ulama-ulama kata bahawa pengajaran daripada ayat ni, surah ni adalah apa? Tidak boleh berhenti buat kerja. Kenapa? Kerana kalau kita nak kelapangan daripada Allah, hendaklah kita buat berterusan, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, maka kita akan stop, kita tak akan dapat apa. Dalam ayat ni ada ma'al usri yusra. Kalau kita susah kita berhenti, makna kita tak akan dapatlah al-yusra selepas daripada tu. Jadi setakat itulah insya-Allah pada malam ni. Insya-Allah kita jumpa pula di minggu-minggu akan datang insya-Allah dengan surah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguhkan sesi kita pada malam ni dengan membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.